Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya kepada para jemaah surau-surau yang terlibat, yang mana kita pada kali ini akan membincangkan topik yang bertajuk ubat bagi mengumpat ataupun penawar bagi mengumpat. Para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada episod yang lepas kita telah membicarakan berkaitan dengan mengumpat, yang mana mengumpat ini merupakan salah suatu daripada perkara-perkara yang wajib kita hindari, yang akan menyebabkan kita terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, yang mana ianya merupakan di antara kebinasaan lidah, yang mana kebinasaan lidah itu terlalu banyak, di antaranya ialah mengumpat. Maka mengumpat itu ialah haram dengan ijma' ulama. Sebulak suara ulama mengatakan mengumpat ialah haram, berdasarkan daripada dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun walau bagaimanapun, terdapat juga di dalam agama kita ini beberapa situasi yang dibenarkan untuk kita mengumpat, yang mana mengumpat itu secara umumnya ialah haram, ijma' ulama, dan ianya juga ialah dosa besar. Namun dalam hal demikian, terdapat perkara-perkara ataupun situasi-situasi yang dibenarkan untuk kita mengumpat, sebagaimana yang telah kita bincangkan pada siri episod yang lepas. Maka pada kali ini kita akan sambung lagi pada topik yang seterusnya, iaitulah penawar yang dapat menegahkan seseorang itu daripada jatuh mengumpat. Yang mana mengumpat itu ialah satu penyakit. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, likulli da'in dawa'un. Bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat. Maka mengumpat ialah penyakit, maka ada baginya ubat. Maka akan diterangkan di dalam kitab kita ini, iaitulah kitab penawar bagi hati, yang dikarangkan oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Indonesi. Kita sambung
muzakarah kita, pengajian kita pada muka surat halaman yang ke-31 bagi kitab Jawi pada baris yang ke-7 dibilangkan daripada atas. Kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan ketahui olehmu bahawasanya ubat ataupun penawar yang menegahkan, yang dapat mencegah, yang dapat menghindari daripada mengumpat itu, daripada kita jatuh di dalam mengumpat itu, mengumpat yang diharamkan itu. Apakah ubatnya? Penawar yang dapat kita hindari daripada mengumpat ini, bahawa engkau berfikir pada janji seksa yang datang, yang diberitahu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ubat ataupun penawar yang dapat menegah, yang dapat menghindari, yang mencegah kita daripada mengumpat ialah kita fikir kepada janji-janji seksa yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, sebagaimana yang kita telah belajar pada pertemuan kita yang lepas, iaitulah di antaranya seseorang yang mengumpat itu di akhirat kelak dia akan memakan daging saudaranya sendiri. Bandingnya di atas dunia, orang datang ketuk pintu rumah kita, lalu tu beri kepada kita daging. Kemudian kita tanya, daging apa ni? Oh, daging saudara kita umpamanya. Daging fulan bin fulan umpamanya. Adakah kita lalu untuk makan? Adakah kita berselera, ada selera untuk makan akan daging tersebut? Tentu kita tidak akan selera. Maka oleh yang demikian, apabila kita fikir, renung kepada janji seksa terhadap orang yang mengumpat, secara tidak langsung kita akan terhindar, terjauhi daripada mengumpat tersebut. Itu yang pertama. Ataupun di antaranya lagi, janji seksa yang didatangkan, yang diberitahu oleh Nabi SAW terhadap orang yang mengumpat ialah seperti dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat, dipindahkan kepada suratan amal orang yang diumpatnya, diumpat bagi seseorang. Amal kebajikan, kebaikan, amal baik yang kita buat di atas dunia ini, dijanjinya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amal tersebut akan diberikan kepada orang yang kita umpat. Amal kita, oleh kerana kita mengumpat, maka amal tersebut yang kita buat di atas dunia ini kita akan agihkan kepada orang yang kita umpat. Ini ialah di antara akibat seksa bagi mereka yang mengumpat. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Atadruna mal muflis?" Adakah kamu tahu, hei sahabat-sahabatku, apakah itu muflis? Apakah yang dikatakan dengan muflis? Adakah kamu tahu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu jawab sahabat-sahabat, "Al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata." Ya Rasulullah, orang yang muflis pada pengetahuan kami, di sisi kami, ialah mereka yang tidak mempunyai dirham, mereka yang tidak mempunyai harta. Itulah orang yang muflis di sisi kami. Itulah muflis, katanya sahabat. Lalu jawabnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak. Annal muflisah,
Sesungguhnya orang yang muflis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ummati, daripada kalangan umat aku, ya'ti yaumal qiyamati bi salatin. Mereka datang pada hari kiamat dengan sembahyangnya, dengan amal sembahyangnya yang dia laksanakan di atas dunia. Dia datang di hari kiamat dengan puasanya. Dia datang pada hari kiamat dengan amalan zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Akan tetapi dalam masa yang sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia membawa juga dosa mengutuk orang. Dia membawa juga dosa memfitnah orang. Dia juga membawa dosa mengambil harta orang. Dia juga membawa di akhirat dosa menumpahkan darah orang. Dia membawa juga di akhirat dosa memukul orang. Maka oleh yang demikian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka oleh yang demikian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai penyelesaiannya, yang mana dia membawa di atas, dia membawa di akhirat ini dosa tersebut, maka diagihkan, dibahagikan, diberikan daripada kebaikan yang dilaksanakannya tersebut kepada orang tersebut. Diberikan. Fa in faniyat hasanatuhu. Sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah mana habis sudah amal kebajikannya, qabla an yuqda ma alaihi, sedangkan perkara tersebut belum tamat lagi perbicaraan, belum selesai lagi urusannya, ukhiza min khatayahum faturihat alaihi summa turiha finnar. Maka diambilkan pula dosa kesalahan mereka yang kita membuat salah tersebut, mengambil, diletakkan di bawah bahu kita, di atas bahu kita, maka dimasukkan kita ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kanat indahu mazlamatun min akhihi min irdihi aw malihi. Siapa-siapa yang ada melakukan kezaliman terhadap saudaranya di atas dunia, sama ada yang berkait dengan maruah, kehormatan ataupun harta. Dengan kehormatan maknanya kita ada caci dia, mengumpat dia dan sebagainya. Dengan harta maknanya kita ada mengambil hartanya. Falyatahallalhul yaum. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut perlu minta halal pada saat ini, pada hari ini, iaitulah pada ketika berada di atas dunia. Qabla an yu'khaza hina la yakunu dinarun wala dirham. Sebelum datang pada satu hari di mana hari tersebut tidak lagi laku, tidak lagi berharga dinar dan juga dirham. Sekiranya di atas dunia kita ada buat salah, silap misalnya, mungkin kesalahan tersebut kita dapat bayar dengan wang ringgit. Akan tetapi di akhirat, dirham, wang ringgit dan sebagainya tidak lagi berharga. Maka bagaimanakah caranya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kana lahu amalun salihun ukhiza minhu biqadri mazlamatihi. Sekiranya ada baginya amal kebajikan, amal soleh, pahala di akhirat, maka diambil daripadanya tersebut kadar kesalahan yang dilakukan, diberikan kepada orang tersebut. Wa illam yakul lahu. Sebaliknya, tidak ada lagi maknanya amal kebaikan kita. Habis dah amal kebaikan kita. Ukhiza min sayyiati sahibi faju'ilat alaihi. Maka diambil kejahatan orang tersebut
maka dipikul ke atasnya. Wali'iyyazubillah. Maka inilah akibat ataupun seksa terhadap mereka-mereka yang mengumpat. Oleh yang demikian berlaku pada Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Pada satu kali ada orang yang mengadu kepadanya, "Wahai Imam, wahai Hasan Al-Basri, sesungguhnya fulan, orang tersebut telah mengumpat akan dikau, telah mengumpat kepada kamu, dia ada mengata kamu." Maka kata Hasan Al-Basri, "Adakah benar itu?" "Ya, dia ada mengumpat kamu." Lantas Hasan Al-Basri mengambil satu buah, diletakkan di dalam bakul, diberikan kepada orang yang mengadu tersebut supaya beri hadiah ini kepada orang yang mengumpatnya. Kata orang tersebut, "Wahai Hasan Al-Basri, dia telah mengumpat kamu, lalu tu kamu nak bagi hadiah kepadanya?" Kata Hasan Al-Basri, "Sesungguhnya dia telah memberi hadiah kepadaku, iaitulah pahalanya kepadaku. Dan tanda aku berterima kasih di atas hadiah tersebut yang amat berharga, aku berikan buah ini sebagai hadiah tanda terima kasih." Masya Allah. Itu ialah Hasan Al-Basri. Maka muslimin, muslimat, para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ialah seksa janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang mengumpat. Maka di antara cara untuk kita hindari daripada mengumpat, antara ubatnya, iaitulah kita renung, kita fikir terhadap seksa-seksa tersebut. Maka bila kita fikir pada seksa tersebut, maka secara tidak langsung kita akan terhindar daripada mengumpat. Lalu manakala kita tahu akan dipindahkan kebajikan orang yang mengumpat kepada suratan amal orang yang diumpat, maka oleh yang demikian tak kala itu maka tilik olehmu akan sedikit kebajikan engkau. Oleh kerana seksanya akan dipindahkan amal kebaikan kita kepada orang yang kita umpat, maka kita tiliklah sedikitnya kebajikan yang kita ada, dan yakni padahal banyak umpat engkau. Umpatan kita tu banyak, sedangkan amal kita sikit. Adakah padan untuk kita berjaya di akhirat kelak? Tentulah tidak padan. Tentulah maknanya kita akan tersungkur di akhirat sekiranya amal kebajikan kita tu sikit. Amal yang kita buat, umpamanya hak kita buat di atas dunia ni, hak sempurna hak kita buat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadat kita tu sikit saja, tapi umpatan kita tu banyak. Maka kira-kira adakah kita lulus untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala? Maka kita renung. Kita renung maknanya janjian tersebut, maka mudah-mudahan kita terhindar daripada jatuh ke dalam lembah dosa, iaitulah mengumpat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tilik olehmu pula akan kecelaan engkau. Ini cara yang kedua. Ubat yang kedua untuk kita hindari dan dapat membenteng diri kita daripada mengumpat, ialah caranya ialah kita tilik, kita renung kepada kecelaan yang ada pada diri kita. Kita renung, kita tilik kepada kecacatan ataupun keburukan yang kita miliki. Maka tak kala kita fikir, kita renung, kita tilik, perhati kepada kecelaan, keburukan yang ada pada diri kita, maka berbimbang engkau dengan diri engkau itu, maka engkau bersibuk dengan diri engkau itu, yakni kecelaan yang ada pada diri kita ini, lebih baik daripada kamu berbimbang, daripada kamu duk sibuk dengan diri orang yang lain. Baik kita tengok kecelaan, keburukan yang ada di diri kita ini. Itu lebih baik
daripada kita duk tilik, duk sibuk, duk tengok keaiban orang lain. Keaiban kita tu banyak. Maka tiliklah keaiban kita untuk kita baiki dia. Buat apa kita duk tilik keaiban orang lain untuk kita umpat? Tak payah. Baik kita baiki diri kita, yang mana kita ada cacat, celah, keburukan yang ada pada diri kita ini, kita baiki dia, baiki dia. Daripada kita duk sibuk, duk perhati, duk tengok kepada keburukan orang lain yang kita duk nak mengumpat kepadanya. Tak payah. Baik kita duk sibuk, duk tengok kepada keburukan kita, kecacatan kita, keaiban yang ada pada diri kita, dan kita baiki dia. Itu lebih baik. Itu cara yang kedua. Manakala kita fikir, kita tilik, kita renung, keaiban kita itu banyak, maka secara tidak langsung, buat apa kita nak mengumpat, buat apa kita nak cerita keaiban orang yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dan jika ada pada engkau dosa yang kecil, maka ketahui olehmu bahawasanya mudarat dosa kecil engkau, mudarat itu atas diri engkau, lebih banyak, lebih berat daripada mudarat dosa besar orang yang lain. Cara yang ketiga untuk kita mengubati daripada terjerumus ke dalam mengumpat ialah kita tilik pula kepada dosa yang kita ada daripada dosa-dosa kecil. Banyak dosa-dosa kecil yang kita ada. Maka dosa kecil ini ni, hak ada pada diri kita ini lebih mudarat daripada dosa besar yang ada pada diri orang lain. Maka baik kita beristighfar kepada Allah. Lebih baik maknanya dosa kecil hak kita ada tersebut ini perlu kita pedulikan lagi daripada dosa besar orang lain. Dosa besar orang lain ikut dia lah. Dosa kecil hak kita ada ni walaupun kecil, ianya mudarat atas diri kita. Kerana hak kita, amal kejahatan kita, dosa kecil hak kita buat tadi, itu adalah hak kita. Maknanya seksa itu ditimpa di atas kita. Adapun dosa besar orang lain, hak orang lain buat, itu tak bersangkut dengan kita. Itu dosa dia, ikut dia. Lalu tu buat apa kita duk bicara hal dia? Baik kita bicara hal kita. Bagaimana dengan dosa kecil kita ini? Ini akan memungkinkan kita masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka justru oleh yang demikian, dengan kita fikir kita ada dosa kecil, maka kita akan menambahkan lagi amal ibadat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak lagi mengumpat orang yang lain. Itu cara yang ketiga. Itu di antara cara-cara untuk kita ubat diri kita ini. Mudah-mudahan kita terhindar, kita dijauhi daripada mengumpat tersebut, jatuh di dalam mengumpat tersebut. Dan jika tiada pada engkau kecelaan, ini nasihat. Dan jika tiada pada engkau kecelaan, takdirlah kalau tu tidak ada kecelaan, yakni pada perasaan engkau, kamu rasa kamu tu tidak ada cacat celah, kamu tidak ada keburukan, maka ketahui olehmu bahawasanya jahil engkau dengan kecelaan diri engkau itu, mu jahil, mu buat perasaan maknanya mu tu tidak ada keaiban, hak ni adalah ia sebesar-besar segala kecelaan. Itulah sebesar-besar kecelaan. Ini nasihat pada diri kita. Pengarang nasihat kepada diri kita, kalaulah kita anggap diri kita ni tidak ada aib, diri kita ni sempurna, diri kita ni tidak ada cacat, diri kita ni tidak ada kecelaan pun, maka sesungguhnya kita berprasangka begitu, itulah sebesar-besar kecelaan. Kerana apa? Kerana siapa manusia yang sunyi daripada kecelaan? Tidak ada.
Tidak ada orang yang tidak ada kecelaan, keaiban. Melainkan mereka-mereka yang diistisna, di antaranya iaitulah Nabi-Nabi, Rasul-Rasul. Orang yang lain, setiap manusia itu ada kecelaan, ada keaiban, ada silap, ada salah. Lalu tu kemudian, takdirlah. Jika sunyi engkau daripada kecelaan, takdirlah kalaulah kita ni betul-betul memang tidak ada kecelaan pada hakikatnya, maka pada ketika itu pula hendaklah engkau syukur akan Allah Subhanahu wa taala kerana ganti daripada kita itu tidak mengumpat, kerana mengumpat itu sebesar-besar kecelaan. Kerana ganti bagi mengumpat orang itu, yakni kerana ganti kita tu tak mengumpat orang itu, kerana mengumpat itu ialah sebesar-besar kecelaan. Takdirlah pula kalaulah kita itu memang tidak ada kecelaan pada diri kita, tidak ada salah di diri kita, maka hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah taala jaga kita daripada kecelaan tersebut. Dan jangan kita terjerumus di dalam kecelaan, yang mana kecelaan, dan jangan kita terjerumus ke dalam mengumpat, kerana mengumpat itu ialah salah satu daripada perkara-perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.